Drama yang akan disiarkan, yang sudah pun disiarkan bermula 7 Januari, sebanyak 26 episod drama yang bertajuk Mencari Kiblat Cinta. Jadi di manakah kiblat cinta yang dimaksudkan itu? Untuk itu kita bersama dengan para pelakon dan juga penerbitnya yang akan bercakap lebih lanjut tentang kiblat cinta dan apakah antara drama ini, bagaimana sinopsisnya dan apakah yang akan disampaikan dalam drama tersebut dan bagaimana barisan pelakonnya yang menerajui watak dan juga perwatakan itu akan membawa drama ini kepada satu mungkin kita kata konflik dan juga pertikaian yang akan dikongsi bersama dengan penonton. Untuk itu kita terus saja bersama dengan penerbit dan juga para pelakonnya. Penerbit kita pada pagi ini Darling Ngasri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tahniah untuk drama Mencari Kiblat Cinta, juga bersama dengan Husna Mustafa. Terima kasih. Dan juga Syazwan Hassan. Ya, saya. Alhamdulillah, mungkin kita melihat sedikit kelegaan kepada industri kita ya dengan drama-drama yang dipaparkan, syuting kembali boleh dibenarkan. Ya, betul. Cuma untuk Mencari Kiblat Cinta ini 26 episod ni dia berkisarkan tentang apa? Mencari Kiblat Cinta. Okey, Mencari Kiblat Cinta ni adalah sebuah adaptasi novel karya Anita Aruzi atau lebih dikenali sebagai Mazni Aznita. Okay. Ia adalah sebuah thriller percintaan. So dia bukanlah semata-mata cerita cinta biasa, tetapi dia memang ada elemen thriller, ada suspense dia dekat situ. So cerita ini sebenarnya dia mengisahkan perjalanan hidup seorang kakak iaitu Danira yang dilakonkan oleh Husna Mustafa. Berlaku satu tragedi hitam dalam hidupnya yang mana kerana kan tragedi hitam itu dia telah memisahkan dia dan adik kandungnya, lakonan Shah Hafzi. Dan kerana insiden itu dia telah dipenjarakan dan kemudian dia bertemu dengan our Prince Charming, Tengku Filman, yang kemudiannya telah merungkai kisah hidup dan tragedi yang telah berlaku dalam hidup Danira. Okey, 26 episod akan disiarkan Isnin hingga Jumaat. Sekarang sudah 2 episod disiarkan. Dah 2 episod, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini satu perkara yang cukup baik kerana penggambarannya difahamkan tahun lalu. Ya, betul. Kemudian terhenti dan disambung lagi. Alhamdulillah dapat diselesaikan. Husna memegang mungkin watak yang diceritakan oleh Darling tadi, perjalanan seorang wanita dalam mungkin melalui kehidupan dan juga berjumpa dengan jejaka yang berada dalam hidupnya itu. Jadi bagaimana Husna membawa konsistensi watak untuk 26 episod? Sebenarnya okey, saya suka watak menangis. Saya suka watak-watak yang ada emosi. Jadi saya suka sebab dia pertalian rapat dengan adik dia. So kita kena tunjukkan macam mana kasih sayang akak kepada adik dan juga dia membawa kepada seterus cerita. Kan? Ni mesti akak dia tak nak kahwin sebab fikir adik. Tak juga. Tak juga. That's why sebenarnya kelainannya Mencari Kiblat ni memang berbeza. Dia bukan semata kerana percintaan, tiga segi and all that, tetapi ada kekeluargaan, pembunuhan, percintaan juga. Wow, siapa yang dibunuh? Tu. Ada beberapa siri. So dalam episod 1 pun dah nampak dah. First episode bapaknya iaitu Prof Adnan mati dibunuh. Dan kemudian on the second episode semalam dah jelas ibunya pula tak ada. So mereka Husna adalah anak yatim piatu. So dia punya konflik setiap episod tu memang padat dan semakin berat dan menarik. Cerita dia laju lah, cerita dia laju. Maknanya tense itu ada di situ lah. Syazwan bukan saja hero of character tetapi juga in character pun dalam lakonan pun sebagai jejaka idaman, di luar pun jejaka idaman. Jadi macam mana membawa watak bagi seorang lelaki yang mungkin bertemu dengan gadis seperti yang disebutkan yang watak dipegang oleh Us. Alright. Secara jujurnya untuk saya sendiri personally, untuk saya bawa watak Tengku Filman ni adalah satu, saya rasa, tanggungjawab yang besar sebenarnya sebab yalah, cerita ni saya boleh katakan agak berat juga kan, agak berat juga sebab dia punya permainan bukan sahaja dengan Danira tapi dia dengan keluarga dia, karakter dia dengan keluarga dia lain, dengan Danira lain dan tapi saya cuba yang terbaik lah untuk bawa watak tu. Kalau ikutkan dia ni, Tengku Filman ni seorang yang orang kata macam dia ada segala-galanya daripada segi karier dia. Nama dia Tengku Filman? Tengku Filman, ya betul. Daripada segi kariernya, daripada background family yang bagus. Ya, jadi saya rasa sebenarnya
ada few benda yang saya buat research juga untuk watak Tengku Filman ni. Kenapa seorang jejaka yang ada segala-galanya menginginkan seorang gadis biasa seperti yang dipegang oleh watak Husna ini? Tanyalah ni. Dalilnya yang Kerana kebaikan Husna lah. Yang mana nanti anak kepada Syazwan bersekolah di satu tadika yang mana Husna bekerja di situ. Dan dia akan kerja di situ. duda. Ya. Bukan duda. Dia Anak tu sebenarnya bukan. Janganlah cerita. Tak boleh lah cerita. Nanti kalau cerita. Korek sikit-sikit. Nampak tak macam dia akan ya. So anak angkat ke? So dia berjumpa di tadika tu. And Husna ni sangat caring kepada anak ni. Dan dia sangat suka pada Husna. So attachment kat situ tu yang membuatkan dia rasa macam dan kita ada satu lagi watak iaitu Diana Roza. So Diana Roza ni is another antagonist dalam cerita ni. So itulah. So nanti bukan saja Diana Roza antagonis, ada satu lagi watak. So Husna ni nanti memang banyak sangatlah dibuli dalam hidup dia ni. So banyak angle yang dari segi yang grup jahat ni pun yang menjejaki dia. Lepas tu dari segi daripada tekanan tempat kerja lagi kan. Many. So dugaan dia tu macam bertimpa-timpa. Maka hadirlah penyelamatnya. Yang cool, Mr. Cool. Dia tengok Syazwan pun cool je. Dia digambarkan sebagai karakter yang perfect lah. Ya. Tapi mungkin ada kekurangan di karakter hero ni. Masalah dia nanti pada keluarganya. Ada halangan dekat situ. Sebab mereka ni ada satu rahsia yang akan dirungkaikan nanti tu. Semuanya akan dirungkaikan. So dia nak buat keputusan, dia nak mengahwin pun ada banyak halangan dia. So dan halangan dengan Diana pula lagi, So anaknya lagi. Tapi nasib watak Husna ni seperti lagu Nasibku di Rudung Malang Selalu di Rudung Malang. Jadi bagaimana mendepani cabaran watak dan pewatakan? Ialah kalau tadi disebutkan banyak menangis, banyak bersedih, diseksa ataupun dicemburui. Jadi tidakkah dalam seketika momen itu ada momen-momen yang memerlukan anda berubah pewatakan anda daripada sedih kepada mungkin watak yang lebih berbeza sedikit? Okey. Pada awal cerita ni memang kira Danira ni dia ada happy family, keluarga yang bahagia. Dan lepas daripada itu masalah datang sampai hujung cerita. Dan pada saya untuk bawa watak Danira ni, dia perlukan saya mendalami macam mana jiwa Danira tu sendiri. Macam mana kasih sayang akak kepada adik dan macam mana dia nak ada orang baru masuk dalam hidup dia dan macam mana dia nak nak terima diri dia sendiri yang dia ada bad memory lah. I mean, dia seorang bekas panduan dan dia rasa rendah diri. Bekas panduan. Tapi apa kesalahan dia ataupun adakah dia bersalah ke tak, itu pun semua kena tengok. Kena tengok cerita tu. Graf tu lah sebenarnya pada awal masa pemilihan Husna memang kita banyak juga discuss dan saya cakap dengan dia, you kena ada graf, you kena plan sebab ini 26 episod. So contoh first to 10 macam mana you punya emosi, keadaan you, lepas tu apa. So secara inilah kita kita discuss. I mean, sebab saya takut nanti dia akan jadi sama je. So sama-sama kita bantu because saya pun first time bekerja dengan Husna dan saya pun rasa ini antara cerita yang berat yang watak utama yang first time untuk Husna. Betul. So kita bantu dia dari segi itulah, maknanya you kena ada graf tu, you must know lah. So Darling akan menjadi guru lakonan juga. Tak juga. Tapi secara kita punya discussion, banyak bagi pendapat dekat saya. Saya tanya dia, Husna, are you okay? Okay, you dah syuting ni, macam mana you? Are you happy? Lepas tu dia tanya saya, boleh tak Kak Darling check on editing? Dia selalu contact saya, macam mana, okay ke tak? Saya kata, okay. Ada tengok you okay. Dan memang saya pun tak sangka dia memang mudah menangis. So cerita ni pula dia tengok episod 1 tu berapa kali? 3-4 kali. And dia boleh plan. So ada 1 atau 2 scene tu saya berlakon lah cerita ni sikit. Cameo lah. Dia watak-watak apa? So dia menangis sama watak tu. Saya kata okey, dia kata Kak Darling, saya nak keluarkan 1 aja air mata saya. Saya kata, saya tak keluarkan 2. Saya cakap, dia boleh plan air mata. Dia boleh plan. Saya akan menangis itu nanti masa sini. Saya akan merawang pada sini. So, saya macam, surprise me lah. So, dia betul-betul study
dari segi membawa emosi tu Okey, Darling cameo watak antagonis ke? Saya extra je. Extra pun dia yang produce kan. Okey, mungkin untuk Syazwan pula, ini satu peluang terbaik lah kerana berlakon dalam satu kita kata 26 episod rantaian drama itu adalah bukan mudah, dan 26 episod itu juga boleh menentukan sama ada konsistensi lakonan kita itu boleh diteruskan ataupun tidak. Mungkin kalau sebelum ini banyak pelakon tele dan sebagainya. Jadi untuk drama-drama rantaian seperti ini, apa yang anda persiapkan diri anda supaya boleh in character, boleh konsisten dan boleh saling berkomunikasi dengan warga kerja yang lain? Okay, first of all kita memang sebelum start kita baca dululah, kita faham dulu betul-betul, and then macam saya suka buat macam saya create sendiri karakter saya tu. Contoh macam Tengku Filman ni dalam skrip macam ni, tapi kadang-kadang dalam skrip writer ada imagine lain, tapi kita respect benda tu, tapi pada masa yang sama saya pun ada idea untuk saya corakkan lagi watak saya tu macam mana. So saya create background dia, kadang-kadang saya cakap dia ni daripada mana dulu, dia ni hobi dia apa, ni apa semua. Lepas tu itu untuk benda personal yang saya buat lah. Untuk daripada segi orang kata chemistry dekat set apa semua, memang ini dah kali kedua saya bekerja dengan Husna. Saya dah selesa dengan dia, so saya ada berbincang juga dengan dia macam mana kadang-kadang ada certain scene yang kita orang kata kita patut buat macam ni lah, kita patut buat macam ni lah. So ada perbincangan kat situ, and saya pun minta tuan pengarah kita juga untuk remind kadang-kadang kita macam kita terlepas benda yang penting kan, macam apa-apa saya cakap kat abang, kalau ada benda yang ni yang saya terlepas ke ataupun abang nak tukar ke, abang just tegur saya, nanti kita buat baliklah daripada situ macam mana. Okey, tu ada scene-scene kalau kita tengok tu yang melibatkan sedikit aksi, pembunuhan, thriller sedikit. Itu hampir disabul ke? Ya, betul. Okey, jadi ini satu aksi yang tense. Tense ya, maknanya dia akan membawa emosi penonton kepada satu tahap yang lebih tense dan juga lebih tegang. Jadi untuk Husna sendiri, ada juga pelakon cilik yang akan turut berlakon juga. Ya, betul. Betul. Fifi. Husna macam mana nak biasakan dengan pelakon-pelakon cilik ini, nak dapat dia punya vibes tu macam mana? Sebenarnya Fifi tu dia very nice tau. Dia senang nak komunikasi dengan dia, dia cepat rapat dengan kita, dan lagi satu apa yang kita bincangkan sebelum kita shoot, dia faham. Dan dia akan buat faham, dia pandai ad-lib lagi. Bijak sangat. Kita yang kena pro dah tu. Kita yang kena sambut balik. Okey. So mungkin untuk Darling pula, kalau dahulu bergelar pelakon, kali ini bergelar penerbit. Jadi ini satu fasa yang terbaru untuk hidup anda sendiri. Jadi apakah harapan untuk Mencari Kiblat Cinta, dan mungkin boleh promosikan bersama dengan penonton yang menonton Mencari Kiblat Cinta? Okey, semalam kita dah sampai ke episod kedua, dan saya ingin berterima kasih kepada semua penonton yang telah menonton dan memberikan feedback yang baik di social media. Dan pada masa yang sama, terima kasih juga kepada pihak media, TV OK, dan juga pada semualah all the bloggers and all that. Teruskan menonton Mencari Kiblat kerana ia adalah satu cerita yang padat dengan konflik yang sangat menarik untuk ditonton pada hari ini. I mean, dia ada kelainan dia dekat situ. Okey. Jadi dan harapan saya kita mendapat rating yang baguslah, insya-Allah. Disiarkan di saluran? Okey, ia disiarkan di saluran TV OK, di Astro 146 atau My Preview 110. Pada pukul 10 malam, Isnin hingga Jumaat. Isnin hingga Jumaat, bermula 7 Januari yang lalu. Yes, betul. Okey, diucapkan selamat maju jaya untuk Husna, Darling dan juga Syazwan. Terima kasih. InsyaAllah Mencari Kiblat Cinta jadikan ia pilihan drama terbaik anda di RTM, dan sudah semestinya akan menemani anda setiap hari. Terima kasih kesemuanya. Baik, kita akan menemui bual